Okay. Dah record. So saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, so kita jumpa lagi hari Selasa. Kita akan sambung kita punya quadratic trigo equation dan kita akan solvekan dia menggunakan Larka. Dan ada beberapa pun yang dah mula menjawab soalan quadratic trigo equation ni yang ada dalam group assignment kan. So Alhamdulillah baguslah, maksudnya korang boleh je belajar dulu sendiri kan. Saya ni cuma membantu sikit-sikit je nak memahamkan korang. Okay, so untuk quadratic trigo equation ni, so korang basically kena wajib kasih sama. So kalau nampak saya zoom out sini, zoom in. Okay, so kalau korang tengok kat sini, sini cos, sini cos. Dia mesti sama dia punya trigo ratio dia. Kalau tak sama, kita kena tukar dia jadi sama. So tak kisah dalam bentuk apa, sama ada sin, cos, tan, sec, cosec, cot. No problem, tak ada masalah sebab nanti kita akan tukar dia kepada basic masa step Larka tu nanti. Masa dekat kuadratik sini kita tak buat kita hanya cuba faktorkan dia sahaja. So kalau tengok dekat sini saya punya ni, saya dah boleh terus let u sama dengan cos theta. Sebab kita dah boleh nampak dah pattern kuadratik tu dekat situ kan. Okay, so saya let u sama dengan cos theta. So kita akan ada 6u squared tambah u tolak 2 sama dengan kosong. Ini senang lah sebab alamak. Okay. So ini senang sebab kita dah nampak dah equation ni dalam bentuk kuadratik kan. So jadi kita teruskan sahaja dan kita terus letakkan EQN dekat kalkulator. So sebelum kita faktorkan dia dekat kalkulator, pastikan kita punya yang kat depan ni positif. Okay, pastikan dia positif sebab ada dekat dalam group assignment tu yang negatif kan. Jadi awak kena positifkan dia dulu, barulah awak boleh tekan kalkulator. So awak akan dapat 2u tolak 1 dan 3u tambah 2. So daripada sini awak boleh dapat u kita adalah 1/2 dan juga negatif 2/3. So kita masukkan balik apa kita punya u, which is cos theta sama dengan 1/2 and then cos theta sama dengan negatif 2/3. So dekat sini dua masuk. Okay. So dekat sini kita akan buat Larka untuk setiap satu single ni lah. Okay, so hari tu saya dah explain. Untuk buat Larka dia mesti single. So akan ada single yang pertama cos theta sama dengan setengah dan single yang kedua warna hijau cos theta sama dengan negatif 2/3. So dekat sini ada berapa kali Larka? 2. So Larka untuk pink dan Larka untuk hijau. So nanti ending dia awak akan gabungkan jawapan kedua-dua daripada final answer di pink dan final answer di hijau. Gabungkan dekat sini. So itu final answer awak. So ini rough sketch lah nak tunjuk dekat awak. Okay, so kita buat untuk L yang pertama warna pink. So cos theta sama dengan setengah, dia dah dalam bentuk paling basic, positif dan juga single. So kita terus je ambil cos theta sama dengan setengah sebagai kita punya L. And then step A iaitu alpha shift cos setengah. Ini biasalah ni kita dah banyak kali jumpa kan. Hari tu cos setengah adalah 60 and then R kita daripada 0 sehingga 360. So tak ada edit sebab apa? Sebab theta di R sama dengan theta dekat L. So tak payah nak edit apa-apa. And then kita check dia punya kuadran sebab cos theta di L adalah positif 1/2. Maka kuadran kita akan ambil kuadran 1 ASTK dan juga kuadran 4. So ini kita punya alpha lah. Okay. Alpha. So perjalanan kita ada pertama dengan yang kedua. Mesti jumpa dengan jarum alpha tu. Okay, dan kita akan dapati answer kita dekat sini adalah 60 dan juga 300. Okay, so itu untuk yang pink. Salah warna So ni yang pink. Okay, so kemudian kita buat yang hijau pula. Cos theta sama dengan negatif 2/3. So nanti kalau korang dah expert, actually korang boleh, sebab dia kan sama kan, cos theta kan. So boleh je gabung dalam satu paksi yang sama untuk bahagian Q. Tapi sebab saya nak tunjuk dengan lebih jelas, so saya asingkan kedua-dua Larka pink dengan hijau ni. Okay, so alpha shift cos. Perlu ke kita masukkan negatif untuk 2/3? Tak payah. Sebab negatif tu hanya nak bagi tahu lokasi dekat Q, kuadran. So tak payah masukkan negatif. So kita akan dapat dia adalah 48.19 degree. And then R kita stays the same from 0 to 360. And then our Q, dia ada di kuadran 2 dan 4. Sebab apa? Sebab cos theta kita negatif. So alpha sini. So perjalanan kita punya daripada kosong sini
perjalanan pertama, and then bermula dari kosong semula, ini perjalanan kedua. Mesti berhenti dekat jarum theta tu. Okay, so kita akan ada 180 tolak alpha, 180 tambah alpha. So answer kita theta adalah 120 dan juga 200, sekali je masih ingat 60. So kita punya theta adalah 131.81 dan juga 228.19. Okay, so kemudian kita gabungkanlah ke semua theta ini. So kita ada 60, 300, 131.81 dan juga 228.19. So biasanya kebanyakan jawapan dia suka susun final answer yang saya highlight warna orange ni. Dia suka susun dalam susunan menaik. Tapi kalau tak susun susunan menaik pun tak ada masalah pun, as long as kesemua jawapan tu ada dan betul. Okay. So kita pergi ke contoh yang seterusnya. Saya dah bagi slide ni hari tu kan. Kalau okay, linear, kuadratik. Okay, so kita tengok dekat soalan sini. Saya zoom in. Soalannya adalah 2 tan square tolak 5 sama dengan kosong untuk kosong hingga 360. So dekat sini kita ada kuadratik, yes. So kita ada tan square dekat sini. So of course dia adalah kuadratik. So macam mana kita nak tekan dekat kalkulator? So ada orang dia terus nampak dan dia boleh terus solvekan dalam bentuk ni lah sebab dia senang kan, tinggal tan square je kan. Tapi kalau ada yang tak nampak, boleh je buat let u macam biasa juga. So let u sama dengan tan x. So awak ada 2u square tolak 5 sama dengan kosong. So kita akan ada u squared sama dengan 5/2. So bila pindahkan kuasa 2 ke sebelah, kita akan ada square root 5/2. Macam ni. Akan tetapi banyak kali saya pesan kalau kuasa 2 pindah pergi sebelah, dia akan ada plus dan minus. So basically jawapan dia ada berapa kat sini untuk u? Jawapan dia ada 2. So kita ada u sama dengan positif cert 5/2 dan juga u sama dengan negatif cert 5/2. So kita masukkan balik u adalah tan positif and then tan x sama dengan negatif square root. So nampak dekat sini kita dah nampak ada dua single orange dan juga single purple. So ulang balik step yang sama, larka di setiap single and ending dia kita gabungkan dia punya final answer tu. Okay, macam tu lah. So dekat sini, okay, so kalau kita deal dengan cert 5/2, okay, saya tunjuk untuk yang orange lah ya. Yang purple nanti awak boleh try sendiri. So yang orange tu tan x kan, okay, sama dengan square root 5/2. Saya kurang berminat untuk tukar dia kepada decimal sebab apa? Kalau perpuluhan kan dia punya nanti kan dia panjang dia punya decimal tu kan. Jadinya bila awak potong kepada beberapa tempat perpuluhan, dia akan jadi kurang accurate. Okay. So, untuk bahagian alpha sini, sebab kalkulator saya kalkulator yang canggih sikit, saya terus masukkan shift tan, terus je type dalam bentuk square root macam ni. Okay, kecuali yang kalkulator lama tu awak boleh define dulu apa dia cert 5/2, kemudian terus buat shift tan answer. Macam tu, so tips lah. Okay. And then awak akan dapat, so dekat sini untuk degree cukup kepada 2 tempat perpuluhan je maksimum. So kita akan ada 57.69 degree. Okay, so untuk R daripada 0 hingga 360 dan untuk Q tan positif AST. Sini alpha. So kita ada jarum pertama dan juga kita ada jarum kedua. Okay. So dekat sini dah pandai lah sebab kalau untuk kuadratik ni jaranglah dia punya X dia berbeza dekat saya highlight biru. Dekat L, dekat R, dia jarang berbeza untuk kuadratik. Dia mesti sama. Dia tak cerewet sikit macam linear punya larka. Okay, so buat juga untuk L sama dengan tan X sama dengan negatif cert 5/2. And then bila awak dapat jawapan A, R, QA. So final answer dia nanti try buat saya bagi final answer sahaja 57.69 237.69 122.31 and then 302.31. So ini final answer dia. Boleh screenshot so that nanti you boleh try. Dan saya dah bagi slide ni pun minggu lepas. Okay,
So saya pergi ke soalan seterusnya. Kenapa dah berconteng ni? Dah conteng ke? Okay. So di sini ini adalah saya ada cerita hari tu sekejap sebelum saya habiskan hari Jumaat punya GM. So ini lebih kurang macam contoh korang punya group assignment. Okay. So soalan dia ada dua dekat sini di mana awak kena identify lah sendiri soalan tu di mana. So soalan pertama ada dekat sini proof. Proof. So tu soalan pertama. Soalan kedua ada dekat sini hence solve. So ingat bila dalam ayat dia cakap hence mesti guna informasi yang ada di soalan sebelum. Okay. So saya tunjukkan macam mana kita nak show soalan yang sebelum ni. Mudah sahaja. So basically korang pun dah terror je sebenarnya nak show ni. Okay, dan pastikan bila awak show ikut flow daripada kiri pergi ke kanan. Bukannya buat side by side kiri kanan Tak ada. Okay, so kita ada satu tolak. So kalau kita tengok dekat sebelah kanan yang kita nak show tu, dia hanya ada sin theta sahaja. So kita akan tukar, saya akan tukar cos squared theta ni menjadi sin. So gunakan identity 1 plus sin theta macam ni. Okay, so kemudian kita samakan denominator antara 1 tambah sin theta dengan yang kat sini lah. Samakan dia punya denominator. Okay, so ini kan 1 per 1. So samakan denominator macam biasa. So kita ada 1 darab 1 tambah sin theta tolak 1 tolak sin squared theta over. So dekat bawah ni kan dia darab each other kan. So kita akan ada 1 tambah sin theta sahajalah. And then kita selesaikan yang bahagian atas. Kita akan dapati 1 di sini dengan tolak 1 di sini habis. Okay, 1 tolak 1 habis. So akan tinggal positif. Nampak highlight orange tak? Orange. So positif sin squared theta tambah sin theta. Highlight orange yang kedua ni yang saya tengah buat ni. Tambah sin theta. And then kita overkan dengan 1 plus sin theta. So dekat bahagian atas tu kita boleh faktorkan sin theta. So kita ada sin theta plus 1 over 1 plus sin theta. So basically untuk kuning. Sin theta plus 1 dan 1 plus sin theta adalah dua perkara yang sama sahaja. Hence kita dapat show dia adalah sin theta. Okay, so untuk show ni ramai yang bagi draft dia orang punya group assignment kepada saya dan ramai yang dapat jawab dengan baik lah. Alhamdulillah. Okay. So kita pergi ke soalan kedua, hence solve. So soalan kedua dia minta hence solve ni, bila dia cakap hence, so ini sangat penting dalam group assignment, dalam individu assignment. Tolong alert perkataan hence. Banyak kali dah saya pesan mesti guna jawapan daripada soalan sebelum. Okay, so soalan yang kedua dia tanya hence solve untuk ini. Saya tuliskan balik 1 tolak cos squared theta over 1 plus sin theta sama dengan 2 sin squared theta minus 1. Okay, so untuk yang sebelah kiri tu dia sama sebiji sejiban macam yang kita dah show tadi, betul tak? So sebab kita dah show benda ni equal dengan sin theta, so the next step kita boleh terus letak sin theta sama dengan 2 sin squared theta minus 1. Terus je. Tak payah buat lagi sekali. Okay, so dalam group assignment tu ada soalan, saya ada bagi pembetulan kan, saya ada tulis nombor 2 kat situ. So edit sikit je, satu step je untuk 2 tu keluarkan daripada dia dan awak akan dapat sebiji dengan macam soalan proof, soalan show tu. Okay. So inilah benda ni, dia sama dengan sin theta sini. So samakan saja dia dan selesaikan macam biasa. So kita akan ada 2 sin squared theta tolak sin theta tolak 1 sama dengan kosong. So daripada sini kalau kita let u, kita akan ada 2u squared tolak u tolak 1 sama dengan kosong. Macam inilah kita let u sama dengan sin theta. Okay, so bila kita selesaikan, dekat sini ada benda penting yang saya nak tunjuk lah. Kita akan dapat kita punya u tolak 1 dan 2u tambah 1 sama dengan kosong. So kita ada u sama dengan 1 dan u sama dengan negatif setengah. Sekejap ya, saya kecilkan dia. Okay, so dekat sini u kita tadi adalah sin theta. So kita akan ada sin theta sama dengan 1 dan juga sin theta sama dengan negatif setengah. So macam biasalah ada 2 single dan solve dia.
2 kali larka. Okay, so saya akan tunjukkan larka untuk yang warna purple, sin theta sama dengan 1. Step ni penting. Kenapa penting? Saya pakai warna biru. So L yang pertama, highlight warna purple, sin theta sama dengan 1. So bila kita cari dia punya acute angle alpha, so kita buat shift sin 1 kan. So bila kita buat shift sin 1, kita akan dapat 90 degree. Okay, so dekat sini kalau kalkulator ataupun jalan kerja dalam mode degree tak ada masalah. Dekat final answer nanti barulah tukar balik kepada radian. Sebab apa? Sebab dekat arahan sini, dekat soalan dia nak dalam bentuk radian. Okay, dia bagi angle dalam bentuk pi. Maksudnya final answer mesti unit radian. So saya buat jalan kerja bentuk degree sebab kita selesa dengan degree kan. And then R, theta kita adalah daripada 0 sehingga 360. So diingatkan sekali lagi, pi adalah 180, 2 pi adalah 360. Okay, yang saya bulat tu. So kita check dekat Q pula. So dekat Q, kalau kita buat kuadran dan kita tandakan 90 dekat kita punya kuadran. So kita akan tanda dekat mana tu? 90 dekat paksi kan? Dan saya dah pesan minggu lepas, kalau kita punya alpha ada dekat paksi, maksudnya kita kena lukis graf. Lukis graf mengikut trigo yang ada dekat L. Okay, so saya padam paksi saya ni. So sebab dekat L saya adalah graf sin, ada orange. So saya akan lukiskan graf sin. So graf sin bermula daripada 0. Okay, so satu kitaran lengkap seperti ini adalah 360 darjah. And then kita ada 0, tengah-tengah ada 180. So puncak yang atas ni pergi kepada Y1. So theta dia adalah 90. Yang di bawah, ini dia pergi ke 270 dan nilai Y dia adalah negatif 1. Soalan dia, nak baca yang mana dalam graf? So ini adalah graf, paksi Y sini, ini adalah graf Y sama dengan sin theta. Mengikut L ya, mengikut L. So, kita tengok balik dekat L sini, sebab Y adalah sin theta dan dekat L sin theta adalah 1. Maka kita boleh dapati Y adalah 1 kan. So kita akan buat garisan garis lurus Y sama dengan 1 dekat graf Q tu. So saya guna pen warna pink. Okay. So garisan Y sama dengan 1. So sini Y1 sini saya tulis 1 situ dan saya buat garisan lurus dekat situ. So ini garisan Y sama dengan 1. Dia intersect dengan siapa dekat graf. So obviously dekat puncak tu kan. Dan puncak tu dia punya theta adalah 90. So saya boleh terus dapat jawapan dekat answer sini. So theta nak tulis apa? Tengok dekat L. Apa angle dia? So dekat L, angle adalah theta. Tulis theta lah. So kita dapat satu je kan? Intersection tu. Tulislah tu je satu jawapan kita. Macam tu je. Saya tahu ada grup assignment ada soalan yang lebih kurang macam ni. Okay, so minggu lepas saya ajar baca Y sama dengan 0 kan. So yang ni apa jadi kalau Y sama dengan 1. So that's why kalau untuk sin dan cos, nilai Y tu lebih besar daripada 1, dia undefined. Sebab apa? Sebab graf sin dan cos kita tu, dia punya amplitude ataupun puncak dan lekuk bawah tu paling tinggi adalah 1 dan negatif 1. So lebih daripada tu tak ada graf. Sebab tu kita punya acute angle kita undefined. Siapa yang buat soalan tu dia tahulah tu. Apa benda yang saya cakap ni. Wajib tulis the simbol larka ke? Ya, saya minta minggu lepas kan untuk label step L, A, R, Q dan A. Senang saya marking. Yes, full step. L, A, R, Q, A. Alright. Okay, so kalau saya buat dekat yang sin theta sama dengan setengah, negatif setengah untuk single yang seterusnya. Sin theta sama dengan negatif setengah. So dekat sini kita akan dapati alpha dia adalah shift sin setengah. Jangan masuk negatif. Berapa? 30. So R dia 0 hingga 360 and then kuadran sin negatif AS, so dia dekat bawah sini. Okay, ASTC, so tempat tan dengan tempat cos. Jadi perjalanan pertama warna merah, perjalanan kedua highlight warna orange. So kita ada 180 tambah alpha dan juga 360 tolak alpha. So kita punya answer adalah theta. So mesti sama dekat L dan juga dekat A. Mesti sama So kita ada apa tadi? 180 tambah 30 iaitu 210 dan juga 360 tolak alpha 330. Okay. So
Jangan biar macam ni saja, gabungkan awak punya theta. So kita ada 90, 210 dan juga 330. Saya zoom out. So kita tengok dekat soalan yang saya highlight warna biru sepekat-pekatnya tu. Soalan diberi range dalam bentuk pi. Maksudnya final answer mesti radian. So final answer kita, saya zoom in balik. So final answer kita ni dalam bentuk degree kan. So setiap orang daripada 90, 210 dan 330 tu kita akan tukar kepada radian lah. So darab dengan pi per 180. So dekat kalkulator tu tekan je 90 bahagi 180. Tak payah masukkan pi. So kita akan dapat jawapan kita 1/2 pi. 210 bahagi 180 dapat 7/6 pi. And then 330 bahagi 180. So dapat 11/6 pi. So inilah final answer kita. Okay, macam tu. Jangan lupa convert balik kepada radian kalau soalan nak bentuk seperti itulah. Saya zoom out. Okay, so boleh screenshot. Ini adalah soalan daripada nota yang ada dekat video. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Sekejap je ni. Okay, tinggal 2 slide je. So soalan 5 ni saya ambil dari... Tak ingat di mana. Betul. Okay, so ini soalan terakhir lah. So dalam ni sama juga, kita baca dia punya soalan. So soalan dia show the equation sin 60 minus x equals to sin x can be written in the form of tan x. And then hence solve. So ini pun sama juga, dia ada 2 soalan dalam ni. So soalan pertama show. So ini yang pertama. And then soalan kedua hence solve. Masih lagi soalan hence. Okay. So kebaikan soalan yang menggunakan perkataan hence ni adalah kalau awak tak dapat show, contoh awak tak dapat show yang sin 60 ni tukar jadi tan ni kan, ataupun dekat soalan sebelum ni tadi awak tak dapat proof benda tu, tak apa, tak ada masalah. Sebab kalau soalan hence, kita guna je lah apa yang ada dekat situ kan. Saya cakap tadi mesti guna jawapan daripada soalan sebelum kan. Jawapan dia dah bagi mah dalam bentuk sin theta tu. So terus je lah guna. Macam tu. Okay. Dan awak tak dihilangkan markah pun kalau awak tak dapat proof tapi awak dapat solve. Okay. So bergunalah sedikit ayat hence ni. But in case dalam soalan yang soalan 5 ni, bila dia suruh show, saya cerita soalan 1 dulu Dia kata show sin 60 tolak x sama dengan 2 sin x can be written in the form of tan x sama dengan k. Maksudnya ini bukan show daripada kiri pergi kanan tau. Bukan yang biasa-biasa, bukan. Ini another way of showing. So kita ada 2 cara lah macam mana kita nak show. Bergantung kepada soalan. So kalau macam soalan tadi, kita show daripada kiri pergi kanan. Tapi ini, dia adalah the whole equation, dia tukar jadi benda yang lain. So jadinya, nak tak nak kita kena edit bermula daripada this whole equation. So sin 60 tolak x, kita gunakan compound angle formula. 60 adalah A, x adalah B. Saya expandkan dia, so kita ada sin, cos, tolak, cos, sin kan. Dan kenapa dia tolak? Sebab dekat dalam kurungan tu dia tolak. So sin A cos B, sin 60 cos x minus cos A sin B. So cos 60 sin x sama dengan 2 sin x. So nampak? Saya terus bawa pergi sini. Sebab apa boleh buat macam ni? Sebab kita nak tukar the whole equation jadi benda lain. Bukan nak show kiri kanan lagi Okay, so sin 60 ni tekan saja dekat kalkulator. So sin 60 adalah cert 3/2. Untuk kalkulator lama, benda ni akan dapat perpuluhan. So awak kena berhati-hati. Mesti ingat ataupun hafal yang segitiga tu. Special angle punya formula. Special angle formula. Special angle. Yang ini 30, 60, 90, 1, cert 3. Benda ni kena ingat lah. Okay. Kemudian kita ada cos x tolak cos 60 adalah 1/2 sin x sama dengan 2 sin x. So kita kumpulkan, so saya nampak dekat sini ada sin x dan sin x. So saya gabungkan sin x di sebelah kanan. Special angle dengan complementary angle lain kak? Complement mesti ada 2. Baru dia boleh saling melengkapi. Special dia seorang pun dah special dah. Gitu. Okay, so sin tu saya bawa ke sebelah kanan. Saya ada cert 3/2 cos x sama dengan 2 sin x tambah setengah sin x. So nampak kat sini ada sin, ada sin. Kita boleh faktorkan tu sin kan? Dia macam 2u tambah 1/2u. Tekanlah kalkulator 2 tambah setengah. So 2 tambah setengah akan dapat 5/2. So cert 3/2 cos x sama dengan berapa tadi? 5/2 sin
X. Kita nak tukar dia jadi tan kan? Tan adalah sin per cos. So saya akan bawa cos ni pergi pindah ke sebelah kanan. So that saya akan dapat sin per cos. So 5/2 tu saya bawa dia pergi ke sebelah kiri. So dia jadi bahagi kan? So saya ada sert 3/2 darab 2/5. Bahagi 5/2 samalah macam darab 2/5. So 2 ni boleh potong. So kita ada tan X sama dengan sert 3/5. Show lah. Saya tahu sudah. Ini yang kita nak show. Saya zoom out. Okay, so nampak? So kita nak show sin 60 minus X tu jadi tan X sama dengan K. Dan kita dapati kita punya K tu adalah sert 3/5. Macam tu. And then lepas tu selesaikanlah macam biasa. Sebab soalan kedua tu dia kata apa? Hence solve. So dia kata solve benda yang sama kan kat sini. Sin 60 tolak X sama dengan 2 sin X. Kita dah convert dia jadi tan X sama dengan sert 3/5 kan. So bila kita buat larkar tu, kita gunakan benda tu. So saya solve di page seterusnya. So hence solve. So kita terus guna tan X sama dengan sert 3/5. So inilah kita punya L. Sebab dia dah basic, dia positif kuasa 1, single. Terus buat larkar macam biasa. So I assume expert dalam ni larkar banyak kali dah buat kan. Habis awal. So dekat sini kita buat dia punya lah. Alpha adalah shiftan sert 3/5. So kalau nak tekan dekat kalkulator lama especially, tolong berhati-hati bila tekan sert tu sebab dia kan macam ni. Sert, kemudian kita ada 3. Jangan buat macam ni pula. So kalau ada kurungan selepas sert dan tutup kurungan dekat 5, maksudnya ini adalah the whole thing. Macam ni. So better kalkulator lama type kurungan sert 3 tutup kurungan per 5. Barulah benda yang sama macam ni. So define dulu benda ni adalah apa, kemudian barulah buat shiftan answer. Macam tu. And then awak akan dapat alpha ni apa kan? 19/11. And then buat range, and then buat quadrant, and then buat final answer dia bila awak dah buat nanti adalah 19.11 dan juga 199.11. Ni final answer dia. Okay, so boleh screenshot. Okay, so saya harap saya dapat membantu sedikit sebanyak dalam group assignment punya soalan. Dan kalau ada sebarang masalah, just PM je saya dan saya akan tolonglah serba sedikit. So saya minta maaf kalau saya reply lambat. Nasib baik phone saya lah, saya silent phone rupanya. Patutlah tak bunyi. Okay, so itu sahaja. Ni sepatutnya habis minggu lepas kan ada UPS 2, 3 sampai 3.5. Tapi dekat sini saya nak ingatkan semula korang, tolong settlekan tutorial. Saya tak suruh buat dah kan soalan mana, tapi tolong buat so that korang boleh tahulah macam mana nak buat setiap soalan tu. Saya akan bagi sekali dengan, terutama chapter 5, saya akan bagi saya punya skema jawapan lah. Tak nampak punya. Okay, so kemudian selesaikan sekali soalan-soalan ODOC